Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Terima kasih yang berbahagia Tuan Pengurusi Surau, Tuan Imam Ahli Jawatankuasa, hadirin hadirat, ikhwan wa akhawat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah SWT pada malam ini kita menjadi tetamu Allah dalam menunaikan haknya, menunaikan solat maghrib berjamaah di surau yang diberkati ini, dengan harapan kita terus istiqamah dan meningkatkan hayatan kita dan juga amal kita untuk kita bersiap pergi ke alam yang kekal abadi nanti insyaAllah, dan dengan bekalan amal yang terdaya kita lakukan. Terima kasih kerana memberi ruang untuk saya berkongsi pada malam ini atas jadual yang telah diberi, dan dengan beberapa peristiwa yang sedang berlaku di negara ini, terutama kita dalam semangat merdeka dan semangat Maulidi Rasul yang juga menjelang tiba, saya rasa saya akan kongsikan ehwal umat Islam dan kita cuba rumuskan apakah yang harus kita lakukan sebagai umat Islam yang telah berada dalam kategori yang dipanggil umat khairah ummah atau umat terbaik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya bermula dengan terdahulu mengambil sedikit imbasan kepada sejarah, di mana kita harus merasai bahawa sejarah itu sangat penting untuk kita meneliti apa yang berlaku sekarang dan apa yang bakal kita hadapi masa akan datang. Kita telah melalui sejarah nubuwah Rasulullah SAW telah diangkat sebagai Rasul, kemudian dengan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala, baginda telah melaksanakan tugasnya dengan sempurna, dan tempoh yang dilalui oleh baginda Rasulullah SAW itu ialah 30 tahun. Ya, artinya pada 632 Masihi ataupun 11 Hijrah, baginda telah wafat meninggalkan alam ini, dan baginda telah melafazkanlah tentang betapa dia telah menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan sempurna, dan kita telah menerimalah, mewarisi apa yang telah disampaikan itu sampailah ke hari ini. Bimbingan Allah SWT kepada Rasulullah SAW itu sangat lengkap sehingga kita namakan perintah Allah yang telah disampaikan Rasulullah SAW itu sebagai da'watu tammah, seruan yang sempurna. Sebab itu bila kita dengar azan, ada satu kalam yang kita sebut bila kita membalas doa selepas azan, ialah kita sebut di situ da'watu tammah. Ini seruan yang sempurna. Di dalam Al-Quran disebut na'matu tammah, iaitu atmamtu alaikum ni'mati, iaitu nikmat yang telah lengkap. Atmamtu tamam, sempurna nikmati ke atas kamu, iaitu apa dia? Islam. Jadi dengan sejarah 30 tahun itu adalah sejarah kita mengenali Islam. Rintitan daripada sebelum ini para nabi, para rasul sebelumnya, dan Rasulullah SAW adalah penamat segala rasul. Kita terimalah Islam selengkapnya, yang Allah sebut sebagai satu-satunya agama yang diredha, yang disebut inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya ad-din yang diterima oleh Allah hanya Islam. Selepas itu kita datang kepada zaman Khulafa Ar-Rashidun.
Berapa lamakah zaman Khulafa' Ar-Rasyidun? Itu sekitar juga hampir 30 tahun, 29 tahun. 2 tahun di zaman Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. 10 tahun di bawah Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. 12 tahun di bawah Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dan juga 5 tahun di bawah Sayyidina Ali ibn Talib radhiyallahu anhu. Jadi lengkap semua tu lebih kurang dalam 29 tahun. 30 tahun. Lebih kurang sama dengan Abu. Apa yang berlaku pada zaman itu adalah terus di bawah bimbingan. Bimbingan daripada apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Artinya 4 sahabat ini yang dipanggil Rasyidun. Atau dipanggil Rasyidah, itu makna yang diberikan petunjuk. Yang dijamin bahawa mereka adalah orang yang dijamin syurga dan sangat akrab dengan Rasulullah SAW dan dibawa. Adalah peristiwa-peristiwa yang telah berlaku pada zaman itu, tetapi Islam semakin berkembang. Habis daripada 30 tahun zaman Khulafa' Ar-Rasyidun, kita telah berhadapan dengan satu zaman kerajaan. Artinya zaman setelah Rasulullah dan Rasyidun itu bermulalah sebuah kerajaan yang bersifat keturunan. Sebelum itu tidak ada keturunan Rasulullah baik pada Abu Bakar, Umar pada Utsman pada Ali. Tidak ada yang dipanggil keturunan anak kepada anak. Tapi selepas itu berlakulah zaman Umayyah. Di sini mulai ada kerajaan. Dan kerajaan ketika itu agak juga berjalan dalam keadaan kita dapati bahawa dalam masa itu lebih kurang 300 tahun zaman Umayyah itu, tidak sampai 30 tahun, lebih kurang 90 tahun, 89 tahun, itu dipanggil zaman kerajaan Umayyah. Zaman kerajaan Umayyah ini dia bukan daripada Bani Hashim. Jadi selepas 89 tahun itu berkembang dan kawasan wilayah Islam itu kemudian mulai runtuh, kemudian berlaku peperangan. Peperangan yang datang dari kelompok yang dipanggil Abbasiyah. Jadi tuan-tuan, perkelahian peperangan antara Islam dan Islam itu berlaku pada zaman itu. Ya. Rasa tidak puas hati, rasa marah, maka beralihlah namanya Kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah ni agak lama dia memerintah. Lebih kurang dalam 550 tahun. Agak panjang. Tapi Kerajaan Abbasiyah pun setelah sedemikian lama, 550 tahun, kemudian berlaku juga kerosakan. Ekonomi, kemudian tu ada orang tak setuju, kemudian ada yang rasa nak jatuhkan kerajaan, kemudian untuk nak ringkas cerita tuan, dan zaman Abbasiyah pun telah berakhir. Muncul satu zaman lagi, namanya zaman Utsmaniyah. Zaman Utsmaniyah ini agak lama, lebih lama daripada Abbasiyah, iaitu 666 tahun. Kerajaan Islam juga berkembang, banyak sultan-sultannya beralih ganti. Kemudian kita dapati berlaku juga zaman Utsmaniyah itu beberapa kerosakan. Ada tentera yang dibuat namanya tentera Mamluk, orang keturunan Turki, dibentuk oleh kerajaan Utsmaniyah. Itu akhirnya tentera itu memberontak, mengambil alih. Ya, kekuatan kerajaan Utsmaniyah mulai turun. Dan kita tahu pada 1924 kerajaan Utsmaniyah jatuh akibat pengkhianatan orang-orang Arab.
Nah, 660 tahun. Tuan, panjang. Dalam masa itu juga ada sebuah kerajaan sedang bentuk, kerajaan Islam, namanya Kerajaan Andalusia. Yang menguasai Perancis, menguasai Spanyol, menguasai Portugal. Itu 780 tahun. Pusatnya yang sangat hebat masa itu dipanggil Cordoba. Dan oleh kerana juga berlaku perkelahian dalaman, akhirnya pecah kerajaan Andalusia itu sedikit demi sedikit, kemudian jatuh. Kerajaan Islam yang kuat ketika itu juga jatuh. Dalam masa yang sama, dalam lebih kurang tarikh itu, kita dapati ada satu kerajaan muncul. Namanya Kerajaan Kesultanan Melaka. Itu yang kita tak berapa nak ingat. Yang kita tengok Andalusia, Osmaniyah jatuh. Andalusia, tiba-tiba muncul. Tahun bila? Tahun 1400 atau 1400 Masihi. Ceritanya ialah seorang cicit kepada Sang Nila Utama. Ini sebutlah tuan-tuan bukan ingat pun. Bukan kenal pun. Ini adalah Raja Hindu. Nama pemerintahnya Sriwijaya. Para miswara ini duduk di Temasek. Sekarang nama Singapura. Tiba-tiba satu kerajaan nama Majapahit serang Singapura. Para miswara ini lari pergi ke Melaka. Dia duduk di Melaka, dia kahwin dengan seorang wanita daripada Pasai. Dia peluk Islam pada tahun 1400. Maka bermula 1400 itulah tubuhnya Kerajaan Kesultanan Islam Melaka. Rintitan daripada itulah Kesultanan Islam Melaka itu bersalih ganti, mati, ganti anak, mati, ganti anak. Sampailah kepada Sultan Mahmud Shah. Ketika Sultan Mahmud Shah itu memerintah, berlaku pergolakan dalam istana. Iaitu ada konspirasi seorang watak nama Sikitul membocorkan kekuatan tentera Melaka kepada tentera Portugal yang sudah ada di Laut Selat Melaka. Ada 18 kapal nak serang Melaka. Sikitul ni dia bocor rahsia. Ni Melayu punya perangai ni. Sikitul ni Melayu Melaka. Kerana jahatnya dia tu sampai sekarang tak pernah dengar orang bagi nama anak Sikitul. Kalau ada baik buang, berganti yang lain. Dia berpakat dengan seorang pegawai istana nama Mendalir. Dan dia sampaikan maklumat palsu kepada Sultan Mahmud Shah. Ketika itu Perdana Menterinya ialah Tun Matahir. Ada Perdana Menteri masa itu. Sultan Mahmud Shah ni tak usul periksa. Tidak tabayun. Pengkhianatan yang dilakukan oleh Sikitul dengan Mendalir ini, Sultan Mahmud Shah ni hukum bunuh Perdana Menteri. Satu keluarga. Sementara itu Portugal sudah siap nak serang Kota Melaka. Dengan Portugal tahu kekuatan tentera Melaka, dia dapat serang dalam tempoh 3 hari, jatuh Kota Melaka. Ini pengkhianatan orang Melayu kepada orang Melayu. Sultan Mahmud Shah ni lari. Lari ke Johor. Lari ke Pahang. Minta bantuan. Malah minta Cina. Minta Raja Cina. Sebab zaman Kesultanan Melaka itu, Hang Lipo, Raja Cina telah pernah datang. Jadi hubungan kita dengan Cina ni sejak dulu. Minta tolong kat Cina ni dulu lagi.
Bukan sekarang yang kita kata Cina, apa Cina, kita dengar Cina marah. Dulu kita nak minta bantuan Cina. Cina tak mau bagi. Jadi Sultan Mahmud Shah ni terkapai-kapai. Dia cuba nak cari jalan macam mana nak ambil balik Melaka. Portugal telah melakukan serangan sebab Mahmud Shah ni lari ke Banten. Kan kita ada Riau. Dia lari kat situ. Dia cuba nak bina kekuatan balik. Tetapi Portugal hantar tentera, hapus sama sekali. Maka tamatlah riwayat Kesultanan Melaka selama 111 tahun. Sebabnya ialah pengkhianatan. Dan sebabnya orang Melayu sesama Melayu, Sultan Melayu dengan Sultan Melayu tidak berpakat. Maka pada tahun 1511 jatuhlah Melaka. Setelah 111 tahun Kesultanan Islam Melayu Melaka tertubuh menjadi pusat dagangan, pusat diplomasi, pusat ilmu, ya, tiba-tiba jatuh oleh satu tentera yang hanya 18 kapal daripada Portugal. Bukan dekat, tuan-tuan. Bukan daripada Kuala Selangor datang. No. Boleh kalah kita. Kekalahan tu tidak lain tak bukan kerana pengkhianatan, pembelotan. Jadi bangsa Melayu ni rupa-rupanya ada perangai itu. Sampai satu empire Melayu hilang. Yang tinggal Kesultanan Brunei. Kesultanan Melaka out. 1511 saya tamatkan cerita dekat situ. Tiba-tiba muncul satu kerajaan di India, kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal telah naik lebih kurang, kerajaan Mughal ini lebih kurang 331 tahun memerintah. Sebab itu kesan Islam di India itu, ya, sementara Melaka kita dah hancur, tiba-tiba kerajaan Islam India Mughal naik. Ketika kita berperang dengan Portugal tu, kerajaan Osmaniyah pernah hantar satu armada untuk bantu kita. Kerajaan Aceh juga tolong bantu kita, tapi kalah. Jadi kerajaan Mughal tidak dapat bantu kita. Jadi saya nak cerita tuan-tuan, ini nak tunjukkan gambar menyeluruh macam mana nasib umat Islam ini. Daripada zaman Rasulullah SAW 30 tahun, kemudian zaman Ar-Rashidun 29 tahun, kemudian zaman Abbasiyah 80, Umayyah 89 tahun, kemudian zaman Abbasiyah dekat 300 tahun, kemudian zaman Andalusia dekat 600 tahun, kemudian zaman Osmaniyah dekat 800 tahun, kemudian zaman Melaka 100 tahun, zaman Mughal 331 tahun. Ini sejarah kita. Maka dengan itu kita pun bertanya, ya, dengan apa yang diwarisi oleh Rasulullah SAW kepada kita, yang dibaca Al-Quran yang sebanyak 6,666 ayat pada satu riwayat, 114 surah, 30 juz, satu rujukan yang menjadi kekuatan pada kita. Bila sampai ke kita, dan sepatutnya inilah jadi kekuatan kita, rupanya kekuatan itu kita tak pakai. Bila Temasek lepas Majapahit datang, kemudian didatangi oleh British, Prince Swettenham telah beritahu kepada tentera dia, dia kata satu cara saja nak menjajah orang Melayu di Temasek, iaitu pisahkan dia daripada Al-Quran. Pisahkan orang Melayu ini, orang Melayu tempatan ini daripada Al-Quran. Prince Swettenham dia tahu. Francis Light di Penang, dia menguasai tulisan Jawi. Kalau tuan-tuan pergi ke Georgetown,
pergi ke kubur Venceslas itu, dia tulis Jawi. Mereka menguasai betul. Ini bahasa orang Melayu. Tulisan dia. Ambil daripada Al-Quran. Jadi cara kita menjajah dia, pisahkan dia daripada Al-Quran. Cara nak pisah dia dengan Al-Quran, pisah dia dengan bahasa Al-Quran. Bagi orang-orang Melayu tempatan ini, jahil bahasa Al-Quran. Maknanya, dia baca, tapi dia takkan faham. Bila dia tak faham, sama sekali dia tak akan amal. Maka penjajahan telah berjaya. 1511 Portugal datang, ya, dan dengan rancangan mereka yang sangat teratur itu. Kemudian datang Belanda 1511, tuan-tuan, ya. Ini jangan hafal tahun ni dengan Fatihah lupa pula. Jangan hafal, cuma saya sebut saja, ya. 1511 Portugal datang, kemudian 1641 Belanda datang. Apa bezanya, tuan-tuan? 1511, 1641. Ya, dekat berapa tahun? 30 tahun lebih. Jajah pula, satu bangsa lain pula. Ya. Lepas Belanda datang, 1824 datang British pula. Jadi 1641, 1824, dekat 130 tahun. Belanda jajah kita. Datang pula 1824, British. British telah pergi jumpa Sultan Perak. Buat perjanjian namanya Perjanjian Pangkor. Pada tahun 1874. Apa dia? Sultan Perak bersetuju untuk melantik seorang resident British untuk menasihat Sultan. Tapi perjanjian itu telah menguatkan pengaruh British di tanah Melayu. Akhirnya British telah lengkap dapat kuasai seluruh semenanjung tanah Melayu. 1974. Jadi dia buat peta. British buat peta. Mana Terengganu, mana Kelantan, mana Johor, mana Pahang. Mereka yang buat peta tu. Jadi berpecah. Pecahlah kita. Pada 1909, British pakat pula dengan Siam. Pakat dengan Siam supaya Patani Darussalam lepaskan Kedah, lepaskan Kelantan, lepaskan Terengganu, lepaskan Perlis, supaya itu bagi kat British, Patani Darussalam, Yala, Naratewa, Songkla, Patani dan Setun, itu bagi kat Siam. Perjanjian itu 1909. Jadi British kuasai akhirnya Kedah, Kelantan, Terengganu, Perak, Perlis. Dia buat border. Yang atas tu Naratewa, Yala, Patani, Songkla dengan Setun. Itu milik Siam. Padahal kita ada kerajaan Patani Darussalam. Kita ada kerajaan Sultan Melaka. Hancur dua-dua. Dengan itulah, tuan-tuan, maka British menguasai kita. Mula Portugis 30 tahun, Belanda 130 tahun, datang British. British mula 1874. Pangkor, perjanjian Pangkor. Tengah-tengah itu, tuan-tuan, tiba-tiba kita diserang oleh Jepun. Ini siapa tak tahu, umur yang ada sini ada yang pernah zaman Jepun. Nampak macam orang lama. Sekali tengok macam Jepun pun ada. Masa itu bapak saya ada masa kecil kan, nyanyi lagu Jepun depan bendera matahari tu. Hafal saya pun. Jepun memerintah kita 3 tahun. Dan kita tahu banyak orang Melayu kita kebunuh. Ya, dan dia masuk kampung-kampung, dia ambil semua. Kita tahu zaman itu. 1942 sama 1945 Jepun pula menguasai kita.
Kemudian bila 1945, Jepun menyerah kalah kerana dia bom di Nagasaki dan Yokohama, Hiroshima dengan Nagasaki 1945, dia pun serah balik pada British. Dalam masa desah itulah komunis ambil alih tanah Melayu. Selama mana? 3 minggu. British tak dan nak ambil, komunis kuasai. Namanya Bintang 3. Ya. Artinya 3 minggu kita di bawah komunis. Saya ingat lagi di Kupang, di Bali. Banyak ustaz-ustaz kita dibunuh. Akhirnya seorang bernama Haji Ahmad, dia berkumpul di Masjid Kupang, dia panggil semua orang Melayu, dia kata kita dah tak ada senjata lain lagi melainkan Yasin. Malam itu berkumpul, seluruh orang kampung datang ke Masjid Kupang. Masih ada kalau tuan-tuan pergi ke Kupang, ada satu masjid belah kiri. Haji Ahmad, orang panggil dia Mat Lele masa itu, baca Yasin dengan kuat, menaikkan semangat orang Melayu serang base komunis di Jerlun, di Gurun, dan dapat hapuskan dalam tempoh hanya 1 minggu. Kebangkitan orang Melayu hanya menggunakan senjata pedang dan kerih dan tombak. Senjatanya Yasin. Di Yasin itu peranannya besar, tuan-tuan. Kalau kita faham, kita hati, kita semangat betul-betul. Sekarang ni kita baca Yasin malam Jumaat, ambil berkat. Anak nak ambil periksa, baca Yasin kan. Nak pergi haji, baca Yasin. Betul? Nak masuk rumah baru, baca Yasin. Nak nikah lain, baca Yasin. Itu kita baca Yasin sekarang. Bukan nak menambahkan semangat untuk berjuang, tak ada. Jadi, komunis dapat memerintah selama 3 minggu. British cuba melawan, rekrut orang-orang Melayu kita jadi askar. Karena orang Melayu kita juga bergabung dengan British, lawan dengan komunis. Diisytiharlah darurat. Itu diisytiharkan pada tahun 1945 sampai 1970. Sebab komunis ada di hutan-hutan. Untuk melawan diorang ni, kena ada askar Melayu kita masuk. Jadi orang asli kita pun dimasuk oleh British dan askar Melayu. Kemudian cuba nak menentang. Sampailah kita ingat bahawa pada tahun 1955, tak silap saya, berlakulah perundingan baling. Tengku Abdul Rahman jemput Chimping berjumpa di sekolah kebangsaan Baling 1955 untuk minta letak jawatan dan kita terima untuk dia jadi rakyat. Tapi nampaknya tidak begitu berjaya. 1955. 1956 Tengku Abdul Rahman dengan H.S. Lee dan Tun Sambatan berbincang bagaimana kita nak menuntut kemerdekaan daripada British. Mereka pun dijemput oleh Queen Elizabeth pergi ke London. Beradalah perundingan. British ni dia bijak. Dalam ketika dia memerintah, dia pastikan ada sekolah-sekolah dia. Ada 27 sekolah missionary, sekolah Kristian yang diletak di seluruh tanah air kita. Jadi dia dah kontrol pendidikan, dia dah kontrol ekonomi. Kemudian kita minta kemerdekaan, dia kata okey, dia bagi. Sekarang ni kamu siapkan perlembagaan. Jadi siapa nak tulis perlembagaan ni? British kata kena lantik pihak yang berkecuali daripada tanah Melayu. Jadi dilantiklah 5 orang untuk draft perlembagaan untuk kemerdekaan kita. Itulah namanya Lord Reed Commission. Dia lantik 4 orang lagi. Dia, kemudian seorang juga British, kemudian seorang Australia, kemudian seorang Pakistan, kemudian seorang India. Pakistan nama Malik, India itu nama Hamid,
Kemudian daripada Australia nama Ivory Jennings. Kemudian ada seorang lagi British. Jadi 5 orang. Mereka menulis perlembagaan untuk kita, mereka. Pasal British kata, kalau kamu buat perlembagaan kamu, kamu tak bebas. Kami nak biar bebas. Kita pun fikir agaknya Tengku Abdul Rahman kata, tak apalah. Tetapi, kita minta supaya banyak cadangan kita tu mereka mesti pertimbangkan. Jadi kita buat 130 memorandum kepada Suruhanjaya ini untuk timbangkan masuk dalam perlembagaan. Mereka pun bersidang sebanyak 118 kali bermusyawarah. Sampailah sekitar bulan Mac 1957 di draft bawa perlembagaan itu setelah menerima banyak cadangan-cadangan dihantar ke Majlis Raja-Raja Melayu. Raja Melayu bersidang tengok bersetuju. Bawa balik ke London, kata kita sudah bersetuju. Majlis Raja Melayu pun dah bersetuju. Queen Elizabeth kata, okey, kalau begitu tentukan tarikh bila nak merdeka. Tengok Brahma pun balik. Balik nak fikir macam mana dia dengan kawan-kawan Syed Jabir, masa Ketua Pemuda UMNO masa tu, bincang. Akhirnya rujuk kepada Abdullah Fahim, Mufti Pulau Pinang. Tanya nasihat dia, bila nak tentukan merdeka. Abdul Fahim mau bersidang dengan beberapa ulama, pasal dia ilmu falak, dia orang alim falak. Dia kata ada 2 tahun kita nak pilih. Sama ada 1957 atau 1962. Mereka berbincang-bincang, pilih 1957. Okey, clear. Bulan kita tengok jangkaan bintang. Ada 4 kumpulan bintang yang akan nampak pada bulan itu, maka dilihat pada bulan Ogos lah. Himpunan bintang Libra, Virgo, kemudian tu bintang Kalajengking tu nama apa? Kemudian tu bintang yang nampak macam kapal di susunan. Kamu akan nampak pada bulan Ogos itu. So pilih bulan Ogos. Kemudian tarikhnya bila? Tengok Al-Quran, semak dalam surah Ar-Rahman, ada satu ayat yang diulang sebanyak 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Pilih itulah 31. Jadi 31 Ogos 1957. Jadi penentuan tarikh merdeka itu adalah daripada ulama. Sebab itu selepas je merdeka dilafazkan oleh Tengku Abdul Rahman 7 kali, lepas itu ada azan. Azan oleh bekas Mufti Sabah. Untuk nak menunjukkan bahawa kemerdekaan itu adalah daripada semangat agama yang kuat. Bermakna kemerdekaan ini tidak dapat kita hayati kalau tidak dengan semangat agama. Sebab memperjuangkan kemerdekaan itu adalah jihad. Maka sebab itulah tuan-tuan, kalau kita tak kaitkan menyambut kemerdekaan sebagai sambutan kita untuk mendirikan agama, menegakkan agama, maka itu bukan merdeka. Jadi saya nak habis setakat itu tuan-tuan, penentuan kemerdekaan dan semangatnya. Cerita merdeka ni daripada Tok Janggut di Kelantan, Tok Kenali di Kelantan, Abdul Rahman Limbung di Terengganu, Mat Kilau di Pahang, Ahmad Bustamam di Perak, Abu Bakar Bakir di Perak, Tengku Kudin di Kedah. Ini watak-watak agama yang berjuang itu lagi banyak kisahnya. Cerita-cerita perjuangan kemerdekaan ini. Dan kita telah sambut itu, dan saya perasan rupanya bulan Ogos ini dipilih juga oleh Indonesia. Indonesia dia mereka lebih awal daripada kita, 1945. Bulannya Ogos, tarikhnya 17. Demikian juga Pakistan. Pakistan juga pilih Ogos. Ogos itu Pakistan 14 Ogos 1947.
azannya. Baik, saya sambung sikit lagi. Baik, habis kita tentang apa yang berlaku. Ogos ni dipilih sebagai bulan yang nampaknya ini. Dia bersamaan dengan bulan Safar masa itu. Kalau tuan-tuan tengok kalender 31 Ogos 1957 itu bersamaan dengan 4 Safar 1377 Hijriah. Jadi ini tolong ingat. Ya. Jangan ingat kalender Masih je. 4 Safar 1377 Hijriah. Jadi tahun ini kita telah menyambut 66 tahun merdeka. Baik, apa problemnya sekarang? Kita menyambut tiap-tiap tahun. Bila kita sebut penjajahan ni tuan-tuan, ada 3 benda sebelum kita sebut merdeka. Penjajahan ni apa dia? Ada satu istilah namanya Al-Ghazwatul Fikri, iaitu serangan kepada pemikiran. Serangan itu berlaku pada 3 tahap. Tahap yang pertama dia panggil ifsadul akhlaq. Serangan kepada akhlak.
rosakkan akhlak, runtuhkan akhlak, tanggalkan nilai-nilai akhlak daripada orang Islam. Jauhkan mereka daripada akhlak. Jangan jadikan mereka itu contoh. Yang kedua namanya takmiful fikriyah, iaitu kelirukan pemikiran mereka. Bagi mereka tak faham apa itu Islam. Bagi mereka itu sama-sama tentang ajaran Al-Quran. Bagi mereka itu buta kepada sirah Nabi. Kelirukan pemikiran mereka. Yang ketiga, namanya ialah bentukkan kehidupan mereka itu supaya mereka itu perangainya sama seperti orang bukan Islam. Dia panggil kama kafaru, sama. Setelah kamu lihat tentang budaya hidup orang Islam itu semakin lebur, semakin terhakis, akhirnya orang kata, apa beza orang Islam dan bukan Islam? Tengok cara berpakaian, tengok makan minumnya, tengok hiburannya. Lebih kurangnya. Dan nak lebih parah ialah nampaknya umat Islam jauh lebih tak dapat dijadikan contoh berbanding dengan orang lain. Kebersihan, Jepun lebih bagus. Bukan di Madinah, bukan di Mekah. Tapi di Tokyo, di Hiroshima, di Yokohama, di Nagasaki, di rasuah. Parah Malaysia, Indonesia, Bangladesh, Mesir, Afghanistan, Pakistan. Rasuah kita itu antara yang tertinggi ialah masyarakat di negara Islam. Negara yang bukan Islam, Switzerland, Denmark, Ireland, Singapura. Itu top yang sangat kurang rasuahnya. Apa negara yang melaksanakan banyak, bukan atas nama Islam, bukan negara Islam, tapi dia banyak mirip nak pergi kepada syariat. Cara mentadbir. Yang pertama, Finland. Yang kedua, New Zealand. Yang ketiga, Singapura. Yang keempat, Denmark. Yang kelima, Sweden. Turun-turun tu, yang ketiga baru nampak negara Islam. Artinya, yang mengamalkan Islam tu bukan negara Islam. Negara bukan Islam. Ini kajian, tuan-tuan. Kajian yang dibuat tentang dia panggil cara kita menguruskan negara. Baik. Kalau inilah berlaku yang dipanggil penjajahan fikiran, saya ulang balik ya. Rosakkan akhlak, kelirukan pemikiran, samakan kehidupan dengan orang bukan Islam. Maka hasil akhirnya ialah murtad. Artinya kita mulai keluar daripada Islam. Maka dengan itu apa makna jiwa merdeka dan minda merdeka? Kalau kita nak patah balik supaya kita ni betul-betul menjadi merdeka, atau dalam istilahnya namanya istiqlal, ada dalam satu istilah lagi hurriyah, maka caranya ialah apa? Kembali kepada Islam. Tapi macam mana nak kembali? Ini masalah kita. Banyak orang kita kalau fazno Islamlah jawapannya, Islamlah formulanya, Islam, tapi nak kembali itu bukan senang utang. Ambil saja kita dalam surau dan masjid. Nak memastikan masjid surau kita itu ramai, penuh orang berada dalam masjid dan mengikuti ilmu dan disiplin kebersihan di masjid itu dapat dibawa ke rumah tangga. Persaudaraan kita dalam masjid ini, kita duduk satu saf itu dapat dihayati di luar surau dan masjid. Kita tak boleh buat. Kita gagal. Dalam Al-Quran kita sebut apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang pada tali Allah kesemuanya. Bersatulah kamu berpegang dengan tali Allah dan jangan kamu
Jangan kamu berpecah. Yang kita buat yang berpecah itu. Pecah teruk umat Islam, tuan. Syiah, Sunni, pecah. Dalam Syiah, pecah. Dia ada pula pecahan-pecahan dia. Zaidiyah, Ja'fariyah, pecah-pecah begitu. Dalam Sunni, pecah. Mazhab. Maliki, Hambali, Syafi'i. Dalam Hambali, pecah lagi. Ya. Ada Wahabi, ada segala macam. Pecah-pecah. Kita kena tengok viral, tengok ada orang yang bawa ajaran meratib sampai bergoyang badan sampai itu. Kita tak tahu ni dari mana ni. Yang hadir itu nampak macam anak muda, macam orang tua. Dia ambil dari mana? Jadi, perpecahan itu menyebabkan kemerdekaan kita itu tidak tercapai dalam arti kata sebenar. Inilah yang disebut Al-Qadiyah Kulli Zaman, iaitu problem umat Islam pada setiap masa. Bila Allah sebut wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Apa Allah nak beritahu kepada kita? Bahawa demi jiwa itu, setiap orang itu, Allah kata telah aku berikan kamu ilham fujuraha wa taqwaha, jalan yang tak elok, yang berdosa dengan jalan ketakwaan. Jadi untuk merdeka patutnya pergi kepada yang takwa itu. Tapi kita tak buat. Kita pergi kepada, kita telah menyimpang. Sedangkan ayat selepas itu Allah memberitahu kepada kita, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah beri jawapan. Sementara Allah kata, aku beri kamu dua jalan, tapi Allah beri jawapan. Hendaklah kamu bersihkan diri. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi Allah beri pilihan, tapi Allah beri jawapan, pilih yang ini. Bersihkan diri kamu. Pembersihan itulah namanya proses kemerdekaan. Kerana Allah sebut lagi dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak lahirkan jin dan manusia itu melainkan cuma satu, illa liya'budun. Illa liya'budun itulah yang dipanggil kemerdekaan. Apabila kita hanya menjadi hamba kepada Allah, bukan hamba kepada yang lain. Sebab itu bila Rasulullah SAW menghantar seorang sahabat, Rabi'i namanya, pergi ke Parsi, jumpa Raja Rustum, Rasulullah pesan kepada dia, kamu kata kepada dia, bila kami bawa Islam ni, apa kami nak bawa sebenarnya? Maka bagi tahu kepada Raja Rustum itu, bahawa kami nak membawa kepada keadilan Islam, daripada kezaliman agama lain kepada keadilan Islam, daripada dunia yang sempit kepada kelapangannya. Jadi matlamat kemerdekaan ialah membebaskan manusia daripada menghamba diri kepada sesama manusia, kepada menghamba diri kepada Allah. Itulah hakikat kemerdekaan. Kan kita baca dalam lafaz kita, lafaz inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Itu simple nak menjadikan kamu merdeka. Kalau lilnya lain, kamu tidak merdeka. Solat kamu, hidup ibadat kamu, mati kamu, hidup kamu adalah hanya kepada Allah. Itulah kemerdekaan. Jadi sebab tengok tanaman lafaz merdeka, merdeka, merdeka. Bila disambut dengan azan, maknanya bila kita sebut hayyal falah, hayyal salah, hayyal falah, itu menunjuk kaitan pengibadatan dengan kejayaan manusia hanya tunduk kepada Allah, tidak kepada yang lain. Tuan-tuan baca kunut kan? Di surau ni baca kunut ada. Tubuh baca kata. Ada yang tak baca ni. Sensitif juga kadang. Ada yang tak mau baca. Apa kita lafaz dalam kunut? Allahumma hadini fi ma hadaita wa afini fi ma sampai habis kan? Tapi di tengah tu ada satu lafaz. Nah, kunut ni tak pernah disyarahkan oleh mana-mana ustaz. Saya syarahkan hari ini. Ada satu kalimat yang kita sebut dalam tu.
Fa innaka taqdi wala yuqda alaik. Fa innaka taqdi wala yuqda alaik. Apa maksudnya? Fa innaka taqdi, maka sungguhnya engkaulah qadi ya Allah. Fa innaka taqdi wala yuqda alaik. Kamu adalah yang menghukum, bukan yang dihukum. Kamu qadi. Kita sebut dalam kunut. Tetapi lepas dia bersemayam, kita tidak menjadikan Allah sebagai penentu hukum kita untuk kehidupan ini. Yang menentukan hukum tu orang lain. Bila kita dijajah, hukum-hukum kita dirangkai. Kita merdeka 1957, tinggal satu saja hukum Islam yang tertegak, iaitu hukum keluarga. Nikah, kahwin, cerai. Itu yang tinggal. Hukum yang lain, hukum jenayah, hukum semua rangkai habis. Jadi kita nak patah balik. Lambat. Mula Tengku Abdul Rahman. Kemudian datang Tun Razak. Kemudian Husin On. Kemudian Mahathir. Kemudian Pak Lah. Kemudian Najib. Kemudian Mahathir balik. Kemudian Mahyudin. Kemudian Imam Sabri. Ini nombor 10. Anwar Ibrahim. Bukan senang untuk nak patah balik kepada Islam tu. Pasal pendidikan kita dah dirangkai. Ya. Fadlina Siddiq baru nak perkenalkan kita, ajak balik matan arba'in di sekolah. Oh, dia orang bantah. Padahal kita nak mengajar hanya untuk budak-budak Islam kita aja, bukan kepada bukan Islam. Matan arba'in. Saya tahu lah surau ni ada baca kitab Imam Nawawi, matan arba'in. Innamal mu'minuna innamal a'malu binniyat. Yang pertama hadisnya itu kan. Mengajar. Dan dalam itu, dalam hadis 40 tu semua nilai akhlak dia ajar. Supaya jadi amanah, supaya jadi orang yang baik, supaya beramal soleh. Yang itu pun kita tak boleh nak buat. Belum lagi nak orang kata kita menggali, kalau kita ni di sekolah kebangsaan, kita tak baca lah kitab-kitab talak, kitab turas ni. Kalau matalah Arba'in Minhajil Abidin. Ya. Saya baca kitab 17 helai je, kitab Nafis, kitab tentang tasawuf. Itu bahasanya bahasa lama. Orang kata buat apa belajar kitab macam tu? Bahasa lama bukan faham. Saya kata, orang dulu dia kata tulis kitab tu dia penuh berkat. Kitabnya berkat, bukan macam buku-buku kitab-kitab sekarang ni tak ada berkat. Jadi kita railah, kita baca supaya kita dapat manfaat. Tapi kita letak ke tepi benda tu. Jadi kita bagi pondok-pondok baca. Pondok-pondok baca pun tidak dapat kita tunjukkan terjemahan kepada masyarakat Islam kita. Kita ada 1000 lebih mahat tahfiz. Ambillah 50 orang satu mahat tahfiz di negara ini. Maknanya ada 50,000 budak yang sedang menghafal Quran. Satu tahun ambillah 500. Graduate 30 juz hafal. Saya nak tanya, 500 itu pergi ke mana? Paling-paling jadi imam. Tengah baca doa. Pandai bersyarah sikit, bolehlah jadi pengkuliah. Habis dah betul. Kita tak dapat mewujudkan suasana di mana negara kita ni dibimbing dengan orang yang kuat akhlaknya, imanannya kuat, tapi mempunyai kemahiran mentadbir. Akhirnya kita rosak. Daripada kita ada macam-macam. Daripada atas sampai ke bawah, badan-badan Melayu Islam yang kita ada lebih daripada 100 itu, macam-macam masalah kita dengar. Yang namanya Uda, yang namanya Mara, yang namanya Felda, yang namanya Velcra, yang namanya Kada, yang namanya Allah. Semak-semak tak menjadi. Tirih sana, tirih sini, lulus 100 juta yang sampai 10 juta. Jam tangan di pejabat patutnya harga hanya RM50, tapi letak tanda buh sampai RM700. Tirih, tuan-tuan. Itu macam mana negara bukan Islam nak hormat kita? Dia kata, you negara Islam. Dan apa saja dia macam itu? Tok Sah jauh Singapura. Tok Sah jauh Thailand. Thailand tanya, bukan you negara Islam lah? Pasal apa jadi macam ni? Artinya kemerdekaan kita itu tidak cukup mendalam. Kemerdekaan kita pada minda dan kemerdekaan pada jiwa itu masih tipis. Sebab itu bila saya tulis buku saya ini, bila saya duduk di Madinah, saya tulis satu buku.
Saya duduk di Madinah, masjid di Madinah 1 bulan, saya tak mau buat apa, baca Quran, saya tulis buku. Siaplah buku ni, namanya Islah Bangsa. Saya tulis macam mana nak perbaiki orang Melayu. Yang kita kata, oh, ni hak kita, orang Melayu diancam. Saya kata, tak ancam tu, tak mana ancamnya. Ada tak masjid kita ditutup? Ada tak surau kita ditutup? Ada tak sekolah agama kita ditutup? Ada tak masjid yang tak boleh azan? Ada tak mahkamah syariah kita dah tak boleh berfungsi? Ada ke tidak mufti-mufti kita diminta letak jawatan? Ada tidak pokok agama kita ni tak dibayar gaji? Ada tidak bajet-bajet tentang program Islam tidak dilulus? Kalau kita kata tuntut, itu hak kita. Tapi kita bila tengok perangai kita, kita ambil zaman nubuah, kuat Islamnya, menjadi contoh. Zaman Rashidun masih lagi contoh. Zaman Umayyah, zaman Abbasiyah mulai meruntuh-runtuh. Kemudian sampailah kepada semua zaman ini. Mari kita tanya, pasal apa kekuatan umat Islam dulu ratus-ratus tahun tiba-tiba boleh runtuh? Daripada sultannya sampai kepada rakyatnya. Kesultanan Melaka yang kita bangga, yang kita ceramahkan, tiba-tiba sudah tidak jadi contoh. Maka dengan itulah bila saya tulis tajuk ini yang disebut sini, bangsa bukan jaminan. Kalau nak kata saya ni Melayu, memang saya bangga. Saya lebih bangga daripada banyak pihak. Kalau saya pergi ke luar negara, saya bersyarah di United Nations, saya pergi Jepun, saya pergi Moskow, saya pergi mana, saya pakai macam inilah pakaian saya. Semua orang tahu, Cikgu Azmi ni pakaian dia macam itu. Dia pakai kain, dia pakai baju Melayu, dia pakai songkok. Kemana saja saya pergi, dia minta saya ceramah, dia minta saya bentang kata kerja, inilah pakaian saya. Sampai duta-duta Malaysia di mana-mana dia kata, cikgu pasal apa? Cikgu ni wakil Malaysia, takkan pakai macam ni. Orang pakai tie, pakai coat. Saya kata ada masalah apa? Kalau hampa pakai tie, pakai coat, hampa kena jemput, kot lah hampa. Pasal apa dia tak jemput hampa? Yang hampa kata pakai tie itu hebat. Dia orang jemput aku yang pakai kain ni. Sebab kehebatan itu bukan tentang pakaian kita. Kehebatan kita ia tentang keyakinan kita. Sebagai seorang Muslim. Wa ana minal muslimin. Kalau orang tanya, man anta? Ana Muslim. Man anta? Ana Muslim. Man anta? Ana Muslim. Man anta? Ana Melayu. 3 kali saya akan jawab, Islam dulu. Kenapa Allah saya kata Melayu? Sebab Melayu ni adalah bangsa yang Allah cipta. Tetapi dia tidak menjadi penjamin kepada kita akan menguasai, tidak. Yang menjamin kamu boleh berkuasa ialah Islam kamu itu. Tapi kalau Islam kamu tidak diterjemahkan betul-betul, maka itulah saya pun menulis masalah sosio-ekonomi orang Melayu. Martabat bahasa dan mendalat budaya bangsa. Hala tuju Melayu Islam dan penyelesaiannya. Hijrah bangsa. Tiap kali saya nak tulis ni, saya semayang hajat dulu. Ya Allah, aku tak tahu lepas ni habis 1 bab, aku nak tulis apa pula lagi. Lepas saya semayang hajat itu, barulah okey, tulis. Duduklah tulis. Dengan hajat bahawa tidak cara lain, tuan-tuan. Kita nak sudah menyambut merdeka. 66 tahun. Tahun depan sambut lagi. Macam-macam tema. Tapi apa yang nak menyebabkan tiap kali kita menyambut merdeka semakin naik, semakin baik, semakin contoh? Tidak. Tiap kali kita menyambut merdeka nampak masalah semakin parah. Ada 27 pusat serenti dadah di Malaysia. Semua majoriti Melayu dalam tu. Pusat serenti. Ya. Berapa ada 27, maktab perguruan ada 26. Pusat serenti ada 27. Buang anak. Siapa paling banyak buang anak? Setiap 17 minit seorang anak luar nikah orang Melayu dilahirkan. Setiap 17 minit. Ini angka ni Jabatan Kebajikan tu, bukan angka saya. Ini saya syarah ni dekat sejam ni. Berapa anak luar nikah lahir? Banyak lahir zaman sambut merdeka, pakat beranak. Anak-anak itu sewa hotel sana itu, pakat buatlah. Hari sambutan Valentine, anak-anak kita juga. Sambut tahun baru, anak-anak kita juga. Sampai orang asli kata, kami tak mau masuk Islam ni,
Pasal kami tak nampak orang Melayu ni contoh. Kami tak buang anak. Walaupun kami ni tak Islam, buang anak pasal apa orang Melayu buang anak? Sangkut kat pagar surau, buang kat tong sampah. Melayu. Tuan-tuan tahu berapa banyak muflis di Malaysia? Dekat 300,000 muflis. 80% orang Islam Melayu. Kerana belanja tak betul, tak rancang betul-betul. Berhutang. Jadi kalau saya tunjuk 2-3 benda ni tuan-tuan, termasuk semalam satu berita, seorang budak tu, 2 orang budak tu adalah anak kepada bapa. Bapaknya buat dengan anak tu, lahir 2 orang budak ni dah sampai umur belas tahun. Dia tanya mak dia siapa? Mak dia ni. Yang ni siapa dia? Anak pak. Nak panggil apa? Siapa nak panggil pak? Di Johor. Penceraian. Di Lembah Kelang, 7-8 ribu bercerai setiap tahun. Bercerai. Orang-orang Melayu kita. Berselera orang Melayu. Mat rempit budak kita. Jadi jangan sebut negeri mana. Baik negeri yang kata Islam pun berlaku juga. Jadi saya ingin akhiri tuan-tuan. Sempena dengan semangat mereka, mari kita faham sejarah yang saya telah bicarakan tadi. Sampai ke saat ini, kita nak kuatkan kembali negara kita ni. Saya berundinglah, berbicaralah dengan Anwar Ibrahim. Sebab Anwar Ibrahim itu masa saya universiti bersama dia dalam demonstrasi baling lah apa semua. Jadi saya kata, okey Anwar, apa you dah jadi menteri, you nak buat apa? Yang banyak benda nak buat, dia kata. Tapi masalah sangat berat. Bukan senang tuan-tuan. Kelemahan dia ada, saya kritik dia. Tapi dalam masa saya juga rasa kita kena pulihkan negara ni. Tuan-tuan, banding dengan negara lain, tuan-tuan tengok ya. Saya sedang berunding untuk damaikan orang Patani ni yang berjuang. Banyak mati ni, meletup sana, letup ni. Saya sedang berunding. Sulu, dia nak tuntut Sabah. Saya sedang berunding dengan Sultan Kirab. Saya kata, ini Nusantara Melayu ni, kita kena kuatkan orang Islam. Kita ada 320 juta orang Islam di kawasan. Banyak yang miskin. Banyak yang terpinggir. Kalau kita ada berbeza pendapat, kita kena kembalikan balik. Ya. Anwar nak berkelahi dengan Hadi nak berkelahi dengan Ibrahim, berkelahi dengan Mak Sabu dengan Mahathir. Allah. Imam pun semayang tak khusyuk. Tapi apa ni kan? Faslihu baina akhawaikum. Kembalikan mereka. Kita bukan lama nak hidup tuan-tuan. Ini yang muda ni ada 3-4 kerat saya tengok ni. Yang banyak ni muka ranum ni. Muka ranum. Lepas ranum, luruh. Bukan ada ni. Mana budak-budak muda? Kita tahu kita ada masalah banyak. Ekonomi kita. Bukan senang tuan-tuan. Sebab negara dunia ni sudah bercantum. Kita nak rongkai satu-satu tu. Orang nak kritik mudahlah. Anwar buat Madani, Madanun. Siapa buat dulu, ada aja komen. Tak pernah nak kata, mari kita, kalau ada benda yang tak baik, kita berbetul. Tapi yang penting kita gabung tenaga, mari kita majukan negara ni. Malaysia ni satu-satunya negara yang kita ada pun, tuan-tuan nak pergi mana? Nak pergi lari Bangla. Bangla pun pakai main sini, tuan-tuan nak pergi mana? Pergi Indonesia. Inilah satu-satunya negara kita ada. Kalau kita hancurkan ini, berkelahi tak habis-habis. Tuan-tuan ingat kata lepas ni tubuh pula satu kerajaan lain, ingat kata stabil ke? Runtuh pula. Jadi puak-puak Bangla yang main negara kita ni, oh itu macam Malaysia, dia suka itu macam. Naik kejap, naik kejap. Kata mampus buat ni. Jadi marilah saya rumuskan. Mengambil semangat merdeka dalam masa sama, saya sangat terasa semangat Maulid Rasul yang bakal kita ada ni, melihat Rasulullah sebagai contoh. Rasulullah telah memberi kita mutiara yang sangat berharga, iaitu Al-Quran dan sunnahnya.
kita pegang betul-betul. Kita betul-betul sebelum kita pejam mata, kita pastikan anak-anak kita, keluarga kita mantap betul, jiran tetangga kita, masyarakat kita tu bagi elok betul. Kalau ada perkelahian, damaikan. Kalau ada perselisihan, kita ambil yang kita bersetuju sama, yang kita tak sependapat, kita hormatilah. Jangan berkelahi, jangan bawa sampai kita yang di bawah ini jadi parah. Maka inilah yang saya nak akhiri dengan buku yang saya tulis ini. Saya ambil daripada ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Lepas saya tulis itu, saya jumpa Imam Nawawi, Imam Masjid Nabawi. Saya bercakap dengan dia lah, cakap Arab itu. Saya mengatakan bahawa Madinah adalah pusat ketika Rasulullah telah bina. Dan saya tanya, pasal apa Rasulullah tukar nama Yathrib kepada Madinah? Banyak ustaz-ustaz ini pun tak pernah terang. Kata Syekh itu, Yathrib ni dulu pusat penyakit. Bapa Rasulullah SAW, Abdullah dan Aminah, wafat kerana penyakit daripada Yathrib. Yang kedua, Rasulullah SAW telah diberikan mimpi oleh Allah. Kota ini telah nampak bercahaya. Jadi, dengan itu Allah telah mewahyukan kepada Rasulullah supaya ditukar nama Yathrib kepada Madinatul Munawwarah. Madinah itu ambil daripada perkataan ad-din, alif lam dal ya nun. Ad-din ambil daripada perkataan dain, dal ya nun. Al-dain itu bermaksud hal ehwal berhutang, iaitu manusia berhutang dengan Allah, tak boleh nak bayar. Yang boleh membayar hutang dengan Allah hanyalah dengan Islam. Maka terbitlah ad-din, alif dal ya nun. Daripada ad-din itu terbitlah perkataan Madinah. Daripada Madinah itu terbitlah perkataan Tamaddun. Daripada Tamaddun itulah Anwar kata kita bina Madani. Bentuk balik masyarakat ini serupa macam masyarakat Madinah. Namanya Sahiful Madinah, Perlembagaan Madinah. Saya kata pada Anwar ni, macam mana nak bentuk ni masyarakat Madinah? Apa dia dalamnya? Akhlak. Apa dia dalamnya? Nilai iman. Apa dalamnya? Amanah. Apa dia dalamnya? Ialah sifat ketakwaan. Kita bina balik masyarakat Madinah melalui program ini. Jadi saya kata, okey Anwar, mari kita buat. Inilah saya nak ajak tuan-tuan, mari kita fikirkan masa depan anak cucu kita, fikirkan tentang nasib umat Islam. Saya tak ada nak cerita umat Islam di India, umat Islam di China, umat Islam di Palestin, umat Islam di Afghanistan, umat Islam di Tunisia, di Algeria, di Niger, di Mesir, di Saudi. Banyak yang saya nak cerita tuan-tuan. Tapi marilah saya rumuskan, keadaan umat Islam sangat memerlukan kesatuan. Baru kita boleh lonjak balik, kembalikan balik aizah kita. Supaya kita elak daripada ayat duribat alaihimuz zillah ainama sukhifu. Allah akan mengatakan kamu dalam keadaan celaka, dalam keadaan zillah. Di mana saja kamu berada, di Mekah, di Madinah, di Kuala Lumpur, di Jakarta, di mana saja kamu adalah zillah. Kamu tidak akan jadi aizah kecuali kamu hubungkan diri kamu dengan Allah dan menunaikan tanggungjawab kamu sesama manusia. Illa bihabli minallah wa hablu minan nas. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum wa aqu da'wana rabbil alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Cikgu Azmi cakap tentang buku tu. Jadi ada kat luar buku yang disebutkan. Harganya sebenarnya lebih kurang dekat RM30 satu naskah. Tapi malam ni tuan-tuan bayarlah RM20 kalau ambil. Kalau ada bawa duit nak bagi kat tangan saya boleh. Alhamdulillah. Kalau tidak boleh bagi kat Ustaz Masri. Bila-bila pun lah. Esok Ustaz Abdullah bila pun tak apa. Tak ada masalah. Nanti saya urus dengan Ustaz. Ya, itu sajalah. Assalamualaikum.
Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan telah dimaklumkan daripada awal ya. Maknanya malam ni ada ceramah khas. Jadi memang lewat sikit lah. Ya. Alhamdulillah satu perkongsian ilmu yang bermanfaat. Sedikitlah saya bab yang dibincangkan tadi ya. Bab akhlak pun kita kena jagalah. Ya. Mulakan dengan yang paling mudah ataupun paling senang untuk kita laksanakan. Bab akhlak tadi ni, makan di kedai makan, ya. Selepas makan susun pinggan. Dan bila nak balik, masukkan kerusi ke bawah meja. Itu paling mudah. Ya, untuk mendidik hati kita ni. Ya, nak buat yang berat kita ni mungkin keimanan kita tak sehebat manalah. Dan kalau datang ke surau ni pun bermula juga dengan akhlak. Ya, susun selipar. Halakan menghala kita nak balik. Bila kita nak balik susun elok-elok dan kita bersarung terus jalan keluar. Itu antara akhlak juga. Dan bila ada ceramah dan sebagainya, senyap dengar ilmu yang disampaikan. Dan itu juga akhlak. Jadi mana-mana yang kecil-kecil ni diamalkan, insya-Allah dia akan menjadikan keimanan dan kebaikan kepada diri kita sendiri. Ya, sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.